Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan kongsi lagi dalam topik cahaya dan optik. Okey, apa yang kita akan bincangkan hari ini, kita akan fokuskan kepada peralatan optik, yang mana kita akan tengok pembentukan imej pada dua alat, iaitu yang pertama mikroskop dan yang kedua adalah teleskop. Okey. Yang pertama kita akan memerihalkan pembentukan imej akhir oleh mikroskop dulu. Okey, mikroskop. Ini apa mikroskop? Dan yang kedua ni adalah teleskop. So, mikroskop ini kita gunakan untuk melihat objek seni. Maksudnya objek yang halus dan kecil. Okey, manakala teleskop kita digunakan untuk melihat objek yang jauh. Seperti bulan, bintang dan sebagainya. Okey. Okey. Apakah jenis kanta yang digunakan dalam mikroskop? Okey, kanta cembung. Okay. Berapa kata cembung yang digunakan? Dua kata cembung. Okey, ada dua kata cembung yang digunakan. Satu bertindak sebagai kanta objek, yang mana kanta ini digunakan untuk mendapatkan imej bagi objek. Okey, dan yang kedua adalah kanta mata, yang mana digunakan oleh kita, mata kita, untuk melihat objek imej yang terhasil daripada kanta objek tersebut. Okey, kanta objek ni akan menerima sinar cahaya daripada objek, dan kanta mata akan menghasilkan imej akhir. Okey, maksudnya akan terjadi dua proses penghasilan imej. Imej yang pertama akan dihasilkan oleh kanta objek, dan imej itu akan dihasilkan semula dalam kanta objek, yang mana kita akan lihat imej akhir. Okey, dalam mikroskop, bahagian ini adalah kanta mata, dan bahagian yang kita letak berdekatan dengan objek itu dipanggil kanta objek. Okey, mata kita akan melihat di bahagian kanta mata. Okey. Kalau teleskop pula, kanta mata berada di belakang dan kanta objek berada di hadapan. Okey, kita cuba lihat dulu ketebalan bagi kanta objek untuk mikroskop. Okey, ketebalannya tebal dan panjang fokus lebih pendek. Okey, ini adalah FO, ini adalah jarak fokus bagi kanta objek. F besar O kecil ini adalah titik fokus bagi kanta objek. Okey, kanta mata pula lebih nipis dan lebih panjang. Okey. FM ini adalah jarak fokus bagi titik fokus bagi kanta mata, dan jarak daripada titik fokus tersebut diwakili dengan F kecil m itu adalah jarak fokus bagi kanta mata. Okey, kita tengok dulu macam mana pembentukan imej bagi kanta objek dan kanta mata dalam mikroskop. Okey, kanta objek akan lebih tebal bagi mikroskop, jadi jarak objeknya lebih pendek. Kanta mata pula lebih nipis, jadi jarak objek bagi kanta mata adalah lebih panjang. Okey, apabila objek berada di hadapan kanta objek, kita akan lukiskan sinar cahaya. Yang pertama, sama sahaja macam kita belajar pada slide pertama, mana kita akan gerakkan garis terus sepanjang mungkin melalui pusat optik. Okey, kemudian kita akan lukiskan selari dengan paksi utama dan bertemu pada paksi kanta, dan akan terus garis terus ke melalui titik fokus pada belakang kanta objek, dan pertemuan itu akan terhasilnya imej bagi kanta objek. IO di sini bermaksud imej bagi kanta objek, dan imej yang terhasil di situ adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, macam mana pula mata melihat imej yang terhasil? Mata tidak melihat imej di sini, tetapi okey, kita akan lukis lagi sinar cahaya pada objek yang terhasil pada imej itu. Okey, melalui paksi utama dan melalui pada titik fokus pada kanta mata. Kemudian kita akan garis sepanjang mungkin daripada objek yang dihasilkan melalui
pusat optik kanta mata. Okey, seterusnya kita perlu garis putus bagi kedua-dua sinar cahaya yang kita lukis pertama tadi, maka terhasillah imej yang seterusnya yang mana dipanggil imej akhir yang akan dilihat oleh mata ataupun pada kanta mata. So, imej yang terhasil ialah maya, songsang dan lebih besar daripada objek. Sebab itulah penggunaan yang sebenar bagi mikroskop adalah untuk membesarkan objek yang kita ingin lihat. Okey. Contoh pengiraan ataupun bagaimana kita nak tahu kuasa yang digunakan oleh satu mikroskop. Sebagai contoh, untuk kanta mata di sini dia gunakan 4 kali kuasa dan kontak objek 40 kali. Okey. Bagaimana pengiraannya? Kuasa pembesar mikroskop, kuasa pembesar kanta objek darab dengan kuasa pembesar kanta mata. Jadi dekat sini bagaimana pengiraannya? 4 darab 40, kita akan dapat pembesaran sebanyak 160 kali. Okey. Itu berkenaan dengan mikroskop. Bagaimana pula pengiraan ataupun bagaimana penghasilan imej bagi teleskop? Okey, kalau berbeza dengan kanta objek, dalam mikroskop kanta objek ini lebih tebal berbanding kanta mata. Tetapi kanta objek bagi teleskop adalah lebih nipis. Jadi FO-nya lebih panjang daripada jarak fokus bagi kanta mata. Okey, kanta mata lebih tebal bermaksud titik fokus ataupun jarak fokusnya lebih pendek. Okey. Sinar tuju selari itu kita perlu sebab objek ni terlalu jauh, jadi kita tak dapat nak letak di mana dia punya objeknya. So dia adalah selari dengan objek jauh. Okey. Sebab terlalu jauh jadi kita tak tahu di mana kedudukan objek yang kita lihat. So dia sinar tuju tu selari dari objek yang jauh. Kemudian garisnya sama, satu melalui pusat optik, yang kedua akan bertemu pada paksi kanta. Okey. Pada perselangan pertemuan antara dua sinar tadi akan terhasillah imej bagi kanta objek dan kita labelkan sebagai IO ataupun imej bagi kanta objek. Okey, imej yang terhasil di situ adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Maksud dikecilkan sebab objek yang dilihat itu mestilah besar. Okey, terlalu besar. Sebabkan dia jauh. Okey, jadi imej yang terhasil di situ adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Okey, kemudian kita perlu cari juga imej akhir yang mana akan dilihat oleh mata kita. Okey, yang pertama, imej itu dia punya sinar cahaya akan melalui pusat optik. Dan yang kedua, akan pergi ke paksi utama dan juga melalui pada titik fokus pada belakang kanta mata. Jadi di manakah imej akan terhasil? Okay, imej terhasil kita perlu buat garis putus-putus pada kedua-dua sinar cahaya yang kita lukis awalnya. Okay, di sini tiada pertemuan antara dua garis ini. Jadi apakah imej yang terhasil? Okay, imej akhir yang terhasil adalah maya, songsang dan lebih besar. Okey, jadi mata kita akan melihat objek itu, imej yang terhasil itu dalam keadaan maya, songsang dan lebih besar. Okey, so kita boleh lihat dengan jelas walaupun tidak pada saiz asal objek, tapi kita boleh dapat lihat lebih jelas berbanding imej yang terhasil pada kanta objek. Okey. Sebab lebih besar itu maksudnya berada di infinity lah. Sebab kita pun tahu objek yang jauh untuk dilihat di teleskop ni adalah berada di infinity. Alright. Okey, bagaimana pengiraan dia? Okey, kalau di sini kita tengok FO ataupun jarak fokus bagi kanta objek adalah 30 cm contohnya. Dan jarak fokus bagi kanta mata adalah 5 cm. Jadi jarak pemisah antara jarak fokus tambah dengan jarak fokus bagi kanta objek tambah dengan jarak fokus bagi kanta mata akan dapat 35 cm. Okey. Dan biasanya kita akan gunakan pelarasan supaya imej dapat dilihat dengan lebih selesa atau lebih tajam. Okey, kita akan laraskan. Okey, di sini adalah kanta mata dan di hadapan adalah kanta objek.
Okey, kuasa pembesaran bagi satu mikroskop. Pengiraannya adalah kanta objek, jarak fokus kanta objek bahagi dengan jarak fokus kanta mata. So FO bahagi FM. So 30 bahagi 5 kita akan dapat 6 kali kuasa pembesaran daripada imej yang pertama dihasilkan bagi kanta objek. Okey. Dalam soalan ini biasanya kerap kali ditanya soalan mengenai banding beza antara mikroskop dan teleskop. Okey, mikroskop dan teleskop ini samanya adalah pada imej akhir, yang mana maya dibesarkan dan longsang. Yang perbezaannya adalah kanta objek bagi mikroskop adalah tebal, mana kanta objek bagi teleskop adalah nipis. Okey. Kanta mata bagi mikroskop adalah nipis, mana kanta mata bagi teleskop adalah tebal. Okey, kalau kita tengok pada pembentukan imej, perbezaan di sini kita boleh nampak perbezaan antara mikroskop dan teleskop apabila pada kanta objek imej yang dihasilkan adalah dibesarkan, manakala di teleskop imej yang dihasilkan oleh kanta objek adalah dikecilkan. Okey, manakala pada bahagian lain, maksudnya sifat ciri imej yang terhasil daripada objek lain sama, nyata diselongsang dan nyata dan selongsang. Okey, itu banding beza yang pertama. Okey, kita tengok contoh soalan. Darjah 24 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kata cembung. Okey, antara berikut yang manakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Kita tengok bila kita perlu lukis dahulu. Pertama, kepala objek. Daripada kepala objek kita akan melukis sinar cahaya yang melalui titik optik. Kemudian dari garis sinar yang kedua selari dengan paksi utama dan terus kepada paksi kanta. Yang keduanya kita akan sambungkan antara pertemuan itu apabila garis yang kedua itu disambungkan terus ke jarak titik fokus kanta, dan akan terhasillah imej di pertemuan antara dua garis ataupun sinar cahaya tersebut. Di sini apakah imej yang terhasil? Cirinya yang pertama, okey, imej nyata, songsang dan juga lebih besar. Ini pilihan jawapan yang kita ada. So A salah sebab tegak tak ada dalam ciri yang terhasil. Upright, tegak dan maya, tegak juga salah sebab kita tak ada imej yang tegak di situ. Dan kita hanya terhasil di sini adalah nyata dan songsang. Okey, jawapannya adalah C lah. Okey. Okey. Soalan kedua, apakah kegunaan mikroskop? Okey, mikroskop adalah memerhati objek seni. So kalau kita tengok ni jauh, salah. Kita tak lihat guna mikroskop untuk melihat objek jauh. Kita tidak melihat juga objek yang bergerak. Kita juga tidak memerhati objek yang terlindung. Penggunaan mikroskop hanya untuk memerhati objek yang seni. Okey. Darjah 25 menunjukkan fenomena gerhana bulan. Antara berikut peralatan optik yang manakah digunakan untuk memerhati fenomena ini? Okey. Gerhana bulan. Maksudnya objek itu berada di infinity ataupun jauh, sangat jauh. Bukan objek seni. Jadi, apakah alat yang digunakan untuk melihat fenomena ataupun satu objek yang jauh? So kat sini jawapan dia mudah, adalah teleskop. Alright. So kita teruskan lagi. Nak tengok kepada penggunaan kata cembung yang digunakan sebagai kata penumpu dan kata cekung sebagai kata pencapah. Okay. Antara alat yang kita boleh gunakan mikroskop, kamera litar tertutup CCTV, telefon pintar, kamera DSLR, kamera LCD, cermin mata, teleskop dan juga kanta pembesar. Okey. Mikroskop digunakan untuk melihat objek yang terbatas untuk dilihat oleh mata kasar. Okey, kanta adalah medium menuju sinar setengah ataupun 1/2 permukaan melengkung. Kata cembung dan kedua ada kata cekung. Okey, kata cembung ada 3 jenis. Yang pertama dui cembung, plano cembung dan juga meniskus
cembung. Okey, kata cekung pun ada 3 jenis, jewi cekung, plano cekung dan juga meniskus cekung. Okey, kalau kita tengok kata cembung bertindak sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung akan bertindak sebagai kanta pencapah. Kita tengok persinannya, dia akan mencapah. Okey, jadi dikenali sebagai kanta pencapah. Okey, selain daripada itu, kanta-kanta ni mengalami revolusi. Okey, yang mana perkembangan sains dan teknologi ni telah mencipta peralatan optik untuk membantu dan atasi had keupayaan deria penglihatan manusia. Contohnya, cermin mata yang digunakan saban tahun, berpuluh-puluh tahun ke belakang, digunakan untuk orang yang rabun. Okey, untuk melihat objek itu lebih jelas. Sama ada menggunakan kanta cembung untuk orang yang mengalami masalah rabun dekat, ataupun kata cekung bagi orang mengalami masalah rabun jauh. Ada juga yang menggunakan cermin mata yang mengenai dua-dua masalah, iaitu rabun jauh dan rabun dekat. Okey, di situ dia akan ada dua kanta bifocal, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kanta pembesar digunakan untuk melihat objek yang kecil menggunakan kanta cembung. Okey, projector digunakan untuk membesarkan objek, sama ada daripada komputer, PC dan sebagainya, yang kena kita akan lihat image yang terhasil pada skrin. Dan kanta digunakan adalah kanta cembung. Kamera DSLR digunakan untuk mengambil gambar, juga menggunakan kanta cembung dan kanta cekung. Okey, selain daripada itu, telefon pintar, CCTV, kamera pengintip biasanya menggunakan kanta rata yang sangat nipis. Okey, teknologi sekarang dapat mereka kanta rata yang sangat nipis sehingga 1 mikron ataupun 0.001 mm. Okay. Sebab tu kita tengok sekarang telefon pintar kita semakin nipis disebabkan penghasilan kanta rata. Okey. Sekarang kalau tengok handset ataupun kamera telefon pintar kita pun sudah mempunyai sehingga 5 kamera. Okey. Okey, CCTV, kamera pengintip, ada yang buat pada butang baju dan sebagainya, sebab boleh dicipta dalam bentuk yang sangat kecil. Okey, dan ini juga kanta pengintip yang dipasang pada peralatan di rumah sama ada lampu dan sebagainya. Okey, sehingga sekecil boleh dipasang pada penyangkut yang boleh dilekatkan pada dinding. Okey. Okey, bagi soalan pula, antara berikut manakah raja sinar yang mempunyai bagi sebuah mikroskop? Maaf. Okey, kalau kita tengok sini sebuah mikroskop. Bila mikroskop dia mempunyai dua kanta cembung. So kita tengok dulu. Kanta bagi jawapan A hanya satu kanta cembung. Jadi kita boleh pilih jawapan ini salah. Dan juga B juga satu kanta cembung juga salah sebab mikroskop mempunyai dua kanta. Dan kita tengok pada jawapan C dan D, dan kita boleh lihat di situ jawapan D adanya perkataan objek jauh. Bila objek jauh sini bukan sebuah mikroskop tapi sebuah teleskop. Jawapan yang tinggal hanyalah C. Okey, dan kita boleh lihat kanta objek lebih tebal manakala kanta mata lebih nipis. Jadi pilihan jawapan yang kita ada adalah C, kerana objek kecil dan imej akhir yang kita lihat adalah maya, songsang dan dibesarkan ataupun lebih besar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam slot yang seterusnya.